Setiap peserta sudah berada di kamar masing-masing untuk beristirahat. Menjaga privasi setiap peserta dan menjunjung tinggi, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Menjaga fasilitas bersama. Bis, penginapan, ruangan, mengembalikan seluruh perlengkapan pada tempat asalnya pada waktu. Meninggalkan ruangan. Tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum atau Yuk teman-teman yang masih di merugikan belakang, orang lain atau pihak lain secara cari sengaja. tempat duduknya, posisinya, silakan. Yang nempel-nempel mungkin masih bisa nanti nyusul ya. Kita udah mau mulai. Menjaga dan bertanggung jawab atas barang berharga milik pribadi. Kerusakan atau kehilangan barang pribadi Halo. tidak menjadi tanggung jawab. Halo, halo, hai. Semangat pagi. Saya bilang bukan selamat pagi, tapi semangat pagi. Semangat pagi. GKBJ Samanhudi. Berdiri ya. Ya, kita berdiri yuk. Oke, sekali lagi. Yang semangat ya. 1, 2, 3. GKBJ Samanhudi. Satu tubuh, satu hati, satu visi. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk, Bapak Ibu. Silakan duduk. Ini ada yang merasa capek? Coba angkat tangannya. Kayaknya semuanya capek ya. Saya kayaknya nantangin gitu ya. Tapi saya percaya semuanya semangat. Semangat mengalahkan kecapean kita ya. Nah, kita harus apresiasi nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, teman-teman semua, ini ada yang dari umur 70-an tahun ke atas. Coba angkat tangan, 70-an tahun ke atas. Woi, kita kasih tepuk tangan. Yeay. Yang 60-an, 70-an. Ada juga, yeay. 50-an, 60-an. Lebih sedikit, wah banyak juga ya. Yeay. Saya juga udah 50-an gitu ya. Oke, yang 40-50. Ya semangat dong 40-50, yeay gitu dong. Ayo yang di bawah ini, 20-30. Yeay. Yang di bawah 20. Wih, kayaknya ada yang ngaku-ngaku tuh, itu ngaku-ngaku. Waduh. Oke, luar biasa ya. Ini GKBJ Samanhudi retreat udah berapa tahun yang lalu, baru mulai lagi. Saya juga udah gak inget ya. Kayaknya udah lama banget ya. Tapi kali ini kita bisa berkumpul dari yang umur 70 lebih sampai 20 lebih. Sampai ada yang kecil-kecil ya, setahun pun ada gitu ya. Luar biasa, kita semua main sama-sama. Ada yang capek? Iya, tapi semangatnya itu loh luar biasa. Karena kita GKBJ Samanhudi, satu tubuh, satu hati, satu visi. Ya capek nih, sekarang saya challenge coba. Ya, masih konsentrasinya masih bagus apa enggak nih? Karena nanti malam kita masih ada sesi perenungan. Oke, mau tes? Saya kasih tes ya, kita tes konsentrasi. Coba tangannya dikepalin begini, dikasih lihat, keker ke dia punya lampu. Tangannya begini yang jauh, lihat dengan dua mata. Lihat ya, semua udah lihat. Oke, sekarang tutup matanya satu. Lihat, kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang diganti matanya. Tutup, buka, kelihatan nggak? Nggak bisa kan? Nah lu kenapa ya? Kenapa sih? Kan kita lihat gini, dua mata kelihatan kan? Pas dilihat satu, tutup kelihatan. Ini enggak. Ayo kenapa?
Ayo konsentrasinya udah pusing kali ya. Enggak, saudara Bapak Ibu. Ini cara kerja otak kita ya. Mata kita memang ada punya preferensi. Kita ulangin ya. Sekarang ikutin instruksi saya. Ayo kita keker lagi. Ikutin instruksi saya ya. Kita lihat tutup mata kiri. Tutup mata kanan. Gantian. Sekarang taruh buletannya di dagu kita. Dagu Bapak Ibu. Ikutin instruksi saya. Yang taruh di dagu mana? Dagunya di mana? Di sini dagunya, bukan di sini. Dagunya di sini. Wah, konsentrasinya gimana ini? Ikutin instruksi, bukan ikuti gerakan saya. Ya, ikuti instruksi saya. Ya, oke, menarik ya. Ya, inilah Bapak Ibu bahwa cara kerja otak kita itu luar biasa ya. Kita dengan mudahnya melihat, mudahnya kita juga termasuk menilai. Lebih parahnya lagi, lebih mudah kita menghakimi. Ya, menilai, hanya lihat sedikit langsung cut gitu. GKBJ kayak gitu gak sih? Gak salah lagi atau enggak? Sampai ada yang bilang kuping harus tebel gitu ya. Tapi tenang Bapak Ibu, hari ini kan kita belajar banyak ya melalui retreat kita ya. Amin, ada yang dapat berkat? Saya percaya bahwa setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita sedikit demi sedikit kita diubahkan. Diubahkan serupa Kristus. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Kita aminkan pujian ini sedikit demi sedikit kita berubah menuju kesempurnaan Kristus. Ya, oke, kita naikkan pujian ini. Kita berdiri ya, biar semangat sama-sama. Ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Ya ubahku, ya ubahku, oh juru selamat. Ku tak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Stop dulu Bapak Ibu. Sekarang coba tengok bagian kirinya. Coba ada orang sebelahnya tepuk. Kamu berubah. Sekarang balik, ayo hadap kanan. Gantian, tepuk. Kamu juga berubah. Oke ya. Sekarang terakhir ya. Saya juga berubah. Oke ya. Dikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Siapa ya? Mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Ya ubahku, ya ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku sekali lagi. Ya ubahku, ya ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Saya percaya kita pasti akan berubah. GKBJ pasti akan berubah kalau kita berubah juga. Sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan Kristus. Saya jadi teringat ya Bapak Ibu bahwa ada satu ayat
Ada yang hafal ayat Yohanes 3:16 hafal ya? Yohanes 3:16 hafal? Pertanyaan saya tapi sebenarnya bukan itu loh, bukan Yohanes 3:16, tapi Yakobus 3 ayat 16. Ada yang tahu? Gak ada ya? Coba tolong di ini, yuk kita baca sama-sama ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini adalah antidot, lawan dari apa yang namanya kesatuan. Pasti akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat di dalam kesatuan. Kalau yang pertama kita apa? Iri hati. Kedua apa? Mementingkan diri sendiri. Saya belajar banyak dari gereja, gitu ya. Gereja kita tadi juga ada AI yang sempat memperkenalkan gitu ya, bahwa saya pernah ada di dalam kemajelisan dan saya rasa saya udah cukup lama sekali di dalam kemajelisan dan mungkin udah belasan tahun gitu ya, jadi nggak terlalu banyak lagi tahu tentang gereja. Cuma sepanjang saya berjalan melewati dan menjalani kehidupan gereja, firman Tuhan nyatakan itu jelas sekali, di mana ada kepentingan diri sendiri yang terus ditonjolkan. Pokoknya saya punya ide, saya maunya begini apa segala, pasti banyak hal yang terjadi. Ya, iri hati, kok dia lebih diperhatiin, kok saya enggak ya, kok dia yang jengukin Muse sih, kok saya cuma cuantau gitu ya. Ada-ada aja gitu ya orang-orang yang seperti, kok dia kayaknya pelayanannya wah banget sih, kok saya enggak. Banyak sekali yang terjadi di dalam gereja. Bapak Ibu, saya harap ini menjadi satu barometer ya. Ingat, coba. Kalau kita pada saat melayani nanti kita sama-sama bersatu dengan yang lainnya, bersinggungan apa segala, ingat ayat ini. Kalau Yohanes 3 ayat 16 kita ingat juga Yakobus 3 ayat 16. Ini menjadi parameter kita, alat ukur kita untuk melihat bahwa saya ada mementingkan diri sendiri gak sih ya? Atau saya iri hati melihat dia? Ya, kiranya ini bisa menjadi satu alat bantu buat kita untuk menilai sejauh mana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kalau Tuhan akan pakai kita, saya percaya mulai dari kita. Tuhan tidak akan pernah memakai gereja menjadi besar kalau tidak dari unit terkecil yaitu saya sendiri untuk berubah. Ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita mau lakukan apapun, retreat sebanyak apapun, pembinaan sehebat apapun, tidak akan ada pernah hasil kalau kita tidak mau berubah. Saya jadi keinget khotbahnya Pendeta Hendra G. Mulya ya kemarin. It's not about me, it's not about saya gitu ya, bukan tentang saya tapi tentang Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama mau merenungkan. Nanti Contoh Yudin akan memimpin kita dalam perenungan hari ini. Kita sama-sama belajar. Mulai dari diri kita sendiri. Ya, saya ajak kita naikkan satu pujian yang sangat indah yang mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan, tolong jadikan kami satu. Mulai dari saya. Tidak ada mulai dari orang lain. Jangan tunjuk orang lain, tapi tunjuklah diri kita sendiri. Ya, kita mau naikkan pujian ini dengan kerendahan hati, dengan sebuah hati yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita refleksikan diri kita. Kita mau nyambut dan kita mau merenungkan malam perenungan hari ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang transparan di hadapan Tuhan. Apa adanya, kita datang pada Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling mengasihi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau
dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saya undang kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh, dengan teduh kita datang pada Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati sang berseru, agar kami saling mengasihi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu yang bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu kerinduan-Mu. Dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami terus belajar untuk menjadi satu di dalam komunitas kami sebagai jemaat GKBG Samanhudi. 天父，求你帮助我们，让我们在教会的团体里面，我们要学习怎么样能够成为一个。 Kami harus datang dan jujur di hadapan Engkau ya Tuhan, bahwa sulit sekali untuk kami menghidupi apa artinya satu. 我们要用诚实的心，我们要对神说，对我们来说，要合一是一件很难的事。 Tapi kami bersyukur bahwa ketika kami menyadari itu hal yang sulit, maka kami terus datang untuk mau belajar di hadapan Engkau. 主啊，当我们醒悟过来，这件事是非常难的，但是我们要学习。 Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. 主，这个时候我们要来思想，你的话语。 Pakai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. 主啊，求你使用你两位的仆人，要传讲你的话语。 Biarlah kiranya apa yang dipercayakan dan dipersiapkan kiranya Tuhan Engkau berkati. 但愿你已经信任我们，你交给我们，让我们能够传讲。 Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. 求你对我们每个人说话，我们已经预备好了我们的心。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 我们奉靠耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom, selamat malam semuanya. 弟兄姐妹平安。 Saya rasa saya udah gelap tambah gelap di sini ya Bapak Saudara ya. Kelihatan gak ya? Boleh nyalain kata contoh Yanti ya. Bukan kata saya. Bisa. Oke. Ya. Ya. Saya tahu bahwa Saudara sudah sangat lelah seharian ya, karena kita banyak aktivitas di luar tadi. 我相信我们这一天从早到晚已经很累了。 Tadi ada yang bilang kepada saya, contoh bawaannya mau tidur aja nih sekarang. 有人告诉我说很想睡觉啊， Mudah-mudahan khotbah saya bukan pengantar tidur ya Bapak Saudara ya. 但愿我的讲道不是成为带领你们进入睡眠。 Malam hari ini kita mau perenungan api unggun tapi di luar hujan. 今天晚上其实我们有一个萤火会，但是因为下雨。 Jadi gimana kalau gitu, kalau di luar hujan ya saya minta panitia tampilin aja itu virtual ya api unggun ya. 所以我们今天可惜的不能够有萤火会。 Jangan apinya dibawa ke ruangan ini, kebakar ruangannya kita nggak jadi renungan kita. 不要把火带进这里，我们这个地方就会被 Ya, 烧掉。 firman Tuhan untuk kita dari Roma 15 ayat 1 sampai 7. 今天晚上我们要思想的经文有在罗马书第15章
1到第7节。 Saya kasih tema terimalah seorang akan yang lain. 我把今天的思想的题目做一个互相接纳。 Saya akan bacakan yang dalam bahasa Indonesia saja, nanti dalam khotbah akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian, Roma 15 ayat 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengena aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang sudah baca dan merenungkan itu dalam kehidupan kita. 读经到此为止。 Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 弟兄姐妹， salah satu hal yang paling sulit diterima dalam komunitas adalah terkait dengan perbedaan. 在全体当中，其中的一件事非常被接纳的是什么？ Kita sulit sekali untuk menerima orang yang sudah pasti berbeda dengan kita. 我们非常艰难接纳跟我们不相同的人。 Perbedaan apapun juga itu, baik itu sifat, karakter, suku, budaya, cara pandang, dan banyak perbedaan yang lain. 无论在什么的事上，比如说在性格上，在种族的方面，在文化，在想法，在看法，在做法等等。 Bahkan untuk beberapa perbedaan itu yang mencolok sampai terjadi konflik, Bapak Saudara. 有一些不相同的事情是非常严重的，使到这个不相同造成一个冲突。 Karena kita orang yang rohani, orang gereja, Bapak Saudara. 我们是在教会的属灵的圣人。 Ketika perbedaan itu muncul, kita mulai mencari yang namanya solusi. 当这一些的问题出现的时候，我们就会寻找一个出路。 Belakangan ini solusi yang paling aman orang cari itu seperti ini, Bapak Saudara. 最流行的呢出路呢就是这样。 Orang itu suka untuk memisahkan diri dari orang yang berbeda dengan dia. 当我们有跟别人不同的时候，我们会避开自己，或者我们会分开自己。 Dia membiasakan diri untuk menghindar dari orang yang berbeda dengan dia. 他避开呢，就是他希望他能够跟不相同的人，能够避开。 Hal ini sepertinya terdengar kita itu rohani, Bapak Saudara. Kita tidak mau terjadi keributan, makanya kita menghindar. 看起来、听起来好像不错，属灵啊，因为我们不要发生冲突。 Kita diajarkan di gereja itu perlu tenang supaya Tuhan berkati gereja kita. 因为我们相信，有人这样想法，他说我们在教会要安安静静吧，不要有什么事情发生。 Karena itu biar supaya tenang, kita lebih bagus menghindar, memisahkan diri dari orang yang berbeda dengan kita. 为了安全，我们跟我们不一样的人呢，我们避开他更好。 Tentu saja Bapak Saudara, sekali lagi saya bilang ini tidak salah 100%. 当然，弟兄姐妹，我说这样呢，并不是100%的错误。 Dalam level-level tertentu Bapak Saudara, memang kita perlu menghindar atau memisahkan diri dari orang yang berbeda dengan kita. 弟兄姐妹，本来有一些事我们需要跟他们分开的， Tetapi Bapak Saudara, ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. 但是弟兄姐妹，有一件事呢是要我们思想的， Bahwa tidak selamanya perbedaan itu diselesaikan dengan memisahkan diri dari orang yang berbeda dengan kita. 因为在我们以为这一些有不相同的事，要使到我们避开呢，并不是这么的容易。 Dengan kata lain seperti ini Bapak Saudara. 换句话说， Memisahkan diri dari orang yang berbeda tidak akan pernah menyelesaikan masalah perbedaan. 比如说你要跟你不相同的人分开的时候呢，我们并不是这么的容易。 Contoh yang paling dekat misalnya kalau kita sebagai suami istri Bapak Saudara bertengkar. 我举一个例子，
比如说有一对的夫妇正在吵架， Lalu karena bertengkarnya begitu hebat karena sebuah perbedaan, lalu salah satunya kabur dari rumah. 因为在他们当中有不相同的事情呢， Kira-kira- 所以其中的一个就离开家。 Kira-kira siapa yang biasa kabur dari rumah ya, bapak atau ibu? Hah? Ibu, yang ibu bilang bapak bilang ibu, benar nggak sih? 啊，有人说是做丈夫的，有人说是 Jujur 做 aja yang 妻 biasa 子 kabur 的。 dari rumah siapa ya? 啊，是谁离开家？ Anak ya. Karena bapak mama ribut melulu anak yang kabur ya. Iya benar juga sih. 父母吵架，离开家的是孩子。 Pertanyaannya kalau kabur dari rumah, apakah itu menyelesaikan perbedaan? 如果这件事发生，离开家能够解决问题吗？ Sementara mungkin iya, 可能说呀，可以。 tapi tidak pernah membentuk kita untuk menghadapi sebuah perbedaan. Setuju Bapak Saudara? 但是呢，这样的事情并不能够造成我们脱离这一些不同的事 Kita 情。 menghindar dari perbedaan sementara iya itu mungkin bagus bagi kita, bagi komunitas 我 kita. 们说，我们如果在全体当中，我们分开，我们说啊，这个好了。 Tapi itu tidak pernah membentuk kita untuk bagaimana hidup bersama dalam sebuah perbedaan. 但是呢，这样的事情并不能够造成我们能够在不同的人的当中能够合在一起。 Memisahkan diri dari komunitas karena perbedaan juga buat kita tidak bisa bertumbuh secara sehat dalam hal rohani. 比如说，我们说要避开或者分开，从我们不相同的人当中，我们就不能够成长，也不属灵。 Malah cenderung Bapak Saudara buat kita jadi merosot bahkan bisa jatuh di dalam dosa. 反而啊，造成我们会堕落，并且会使到我们会发生我们会堕落在最终。 Ini tidak mengekspresikan yang namanya kesatuan tubuh Kristus di dalam gereja itu sendiri. 也不能够让我们在耶稣基督里面的合一，成为我们在教会的一部分。 Inilah yang sedang terjadi Bapak Saudara dengan jemaat yang ada di Roma pada saat itu. 弟兄姐妹，这件事情发生在罗马的教会。 Karena itu mari kita lihat apa yang terjadi dengan mereka pada saat itu. 我们来看到底在他们当中出现了什么问题？ Ada perbedaan yang sangat mencolok antara jemaat Roma pada saat itu Bapak Saudara. 有很严重并且不相同的事情发生在罗马的信徒当中。 Pada pasal 15 ayat 1 bacaan kita itu muncul dua istilah, yang kuat dan yang lemah. 在罗马的15章的第1节出现了有坚固的人，并且有软弱的人。 Pertanyaannya adalah dalam hal apa mereka itu berbeda sehingga muncul istilah yang kuat dan yang lemah. 到底他们发生了什么事情呢？甚至造成他们有在不相同的事情当中。 Pada pasal 14 kalau kita baca di sana muncul persoalan tentang makanan dan hari-hari tertentu. 如果我们读14章那边，我们会看到，哦，原来他们所出现的问题呢，是关于食物的方面，是吃的方面，还有呢，跟节期有问题。 Ada orang Kristen yang asalnya dari bangsa Yahudi. 有一些犹太宗教的基督徒。 Karena dia asal dari bangsa Yahudi, dia masih pelihara tradisi soal makan haram dan makan halal. Bapak 因 Saudara. 为他们是纯正的犹太人，所以在他们的传统当中，他们还很保持他们的这个律法， Dia juga kultuskan hari-hari tertentu seperti hari Sabat. 他们也保持节期，比如说安息日。 Tetapi ada juga orang Kristen non-Yahudi pada saat itu. 但是当时也有非犹太人的基督徒， Bagi mereka tidak ada masalah soal makanan, tidak ada masalah soal hari-hari tertentu. 对这样的基督徒呢，对他们一点问题都没有。 Inilah yang membuat perbedaan itu sangat mencolok di tengah-tengah jemaat pada saat itu. 所以呢，在他们当中出现了非常严重的不相同的问题。 Akan tetapi bagi Paulus bukan masalah perbedaannya sebenarnya. 照保罗的看法呢，他并不是谈论到关于这个不相同， Tapi bagi Paulus adalah bagaimana cara menanggapi perbedaan itu jauh lebih penting. 对保罗最主要的就是关于怎么样来回应这个不相同，是一定
更重要的是， Jadi bukan masalah perbedaannya, tapi bagaimana cara menanggapi perbedaan itu. 对保罗来说，不是关于这个不相同，但是怎么样的方法来回应这个不相同。 Perbedaan yang ada di jemaat itu buat mereka pada akhirnya jatuh di dalam dosa. 所以对他们呢这件事呢，他们就落在最终。 Pada pasal 14 ayat ketiga itu dikatakan seperti ini Bapak Saudara. 在第14章的第3节这样说： Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. 吃的人不可以轻看不吃的人。 Jadi karena gara-gara makanan mereka itu saling menghina di dalam jemaat. 弟兄姐妹，他们因为食物的问题呢，就互相的侮辱。 Siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. 谁不吃的呢？你要不可以论断吃的人。 Jadi gara-gara makanan mereka itu bisa saling menghakimi satu dengan yang lain. 为了食物，他们之间呢会论断其中 Jadi 的人。 bagi Paulus itu seperti ini Bapak Saudara. 所以对保罗来说， Kelompok orang kuat itu menghina kelompok orang lemah karena tidak makan. 有一些的坚固的人，他们会侮辱那一些比较软弱不吃的人。 Tapi pada sisi yang lain kelompok orang lemah itu menghakimi kelompok orang kuat yang makan. 也有其中也有另外的一党人，他们就是坚固的人，他们也会论断那一些吃的人。 Ini masalah di gereja Bapak Saudara. 弟兄姐妹，这就是教会的问题。 Di gereja itu banyak perbedaan. 在教会有许多的不相同，或者有许多的差别。 Sudah berapa tahun Bapak Saudara bergereja di GKBJ Samanhudi ditemukan begitu banyak perbedaan di antara kita. 在我们的教会当中，你做礼拜在那边有几年了，你会发现有许多不相同的问题发生。 Saya baru 6 tahun di GKBJ Samanhudi udah temukan banyak sekali perbedaan di antara kita. 我在味道堂才6年，我就发现了有许多不相同的问题。 Apalagi yang udah dari sekolah minggu sama-sama udah lihat sekali tuh banyak sekali perbedaan ya di 何 antara 况 jemaat. 呢，那一些从主日学到现在的人，更多能够看到有许多不相同的问题。 Di gereja itu banyak sekali perbedaan Bapak Saudara, bahkan juga terkait dengan makanan. 弟兄姐妹，在教会有许多不相同的问题，特别对于吃的方面 Mungkin yang satu mau makan cukiok, satu makan bakmi abun, setuju? 可能有一些要吃猪脚，有一些要吃面。 Tapi Bapak Saudara di gereja itu bukan hanya masalah makanan, ada perbedaan Bapak Saudara. Banyak hal dalam gereja itu bisa terjadi 弟 perbedaan. 兄姐妹，其实在教会发生的不是单单吃的问题，但是还有许多的问题会发生的。 Dalam pelayanan ada perbedaan. 在侍奉的事情上也有不相同的， Dalam meeting-meeting kita ada perbedaan. 在开会的事上也有不相同的。 Yang anak-anak muda maunya lagu kontemporer. 这一些的年轻人，他们需要的就是现今新潮的歌词。 Yang orang tua maunya lagu apa? PPK。 Him, BPK, udah dilupain ya. 有一些年长的人，他们喜欢的就是身教诗歌， Gara-gara perbedaan ini akhirnya bisa menjadi apa? Ribut. 那就是在不相同的事上，他们就不合意了。 Yang satu maunya pendeta ini yang khotbah. 有一些他很喜欢这个牧师讲道， Atau tadi dibilang maunya pendeta ini yang busuk dia. 他也是希望这个牧师探访他。 Yang satu maunya yang ini saja contoh, dia bagus katanya. 还 Biar 有 dia 一些 saja. 的，还有一些的会友呢，他就想另外的一个传道人。 Saya kalau jadi Yesus pusing juga ya lihat jemaat banyak perbedaan ya. 如果我是耶稣基督呀，我看到这些的会友，我也是会头晕的。 Untung saya bukan Yesus ya, hamba Yesus aja cukup ya. 好在呀，我不是耶稣基督。 Jika masalah itu terus dibiarkan Bapak Saudara, 弟兄姐妹，如果这样的事情呢，我们不去理睬它， bagaimana gereja itu bisa ekspresikan kesatuan itu susah. 教会怎么样能够表现出基督合一呢？ Padahal kita itu sudah disatukan oleh Kristus di dalam kematiannya. 其实耶稣基督在他已经为我们死的事上，已经造成了我们合一。 Karena itu bagi Paulus dia mau mengajarkan jemaat di Roma supaya jangan karena perbedaan mereka itu pada akhirnya jadi pecah belah di dalam tubuh Kristus itu sendiri. 所以保罗在教会里面，
他要教导他的会友，好让他们在不相同的事情，他们不要分裂。 Karena itu firman Tuhan yang diberikan Paulus mau menjadi sebuah solusi bagi mereka untuk menanggapi perbedaan yang ada. 所以保罗就给他们一条出路，好让他们能够解决他们里面的问题。 Menanggapi perbedaan itu penting untuk apa? Untuk jaga kesatuan, kebersamaan, keragaman di dalam jemaat Tuhan. 回应一个不相同的事情呢，是在什么的事上呢？就是在同心，就是在合一的事上。 Apa solusi daripada Paulus, Bapak Saudara? 保罗的出路是怎么样的？ Dikatakan dalam Roma pasal 15 ayat 7 bacaan kita seperti ini, Bapak Saudara. 我们能够在罗马书的15章的第7节看到， Sebab itu terimalah seorang akan yang lain. 我们要互相接纳。 Kata terima ini, Bapak Saudara, adalah satu kata perintah yang wajib untuk dilakukan, imperatif. 这里的接纳呢，是有一个起始命令的动词。 Menerima itu artinya kita itu bersedia hidup bersama walaupun kita itu punya perbedaan. 接纳的意思呢，虽然我们有差别、有不同，但是我们愿意生活在一起。 Sama seperti khotbah Musa Hendra Gemulia tadi pagi, Bapak Saudara, bahwa kita itu perlu untuk apa? Belajar menanggung bersama di dalam sebuah komunitas. 就好像我们刚才早上所听到的信息，就是无论我们再怎么样的不相同，我们要互相的来接纳。 Gereja mula-mula atau orang Yahudi pada saat itu suka menerima seseorang itu ditandai dengan apa? Mengundang mereka makan. 初期的教会的犹太人呢，他们很习惯、很喜欢请人家吃。 Jadi kalau orang ngundang makan itu artinya tandanya dia menerima. 如果他们有意要请人在他的家吃饭呢，意思他就接纳那一个人。 Dalam konteks gereja artinya orang-orang non-Yahudi itu diterima sebagai apa? Sebagai sebuah keluarga Allah. 照教会的来看法是说呢，如果这样呢，他们就被接纳，成为神子民的一部分。 Makan bersama sebagai jemaat Tuhan itu juga punya makna eskatologis, Bapak Saudara. 弟兄姐妹，在能够接纳请客吃饭，也是有一个意义，对末世论。 Itu menggambarkan sebuah persekutuan akhir yang akan dilayani oleh Kristus Yesus sebagai kepala gereja ketika ia datang kembali ke dalam dunia. 这样的末世论呢，就是叫我们看到将会有一天，将会在新天新地，我们与神有一个宴会。 Tapi yang masalahnya adalah masalah makanan saja mereka bisa berbeda dan pada akhirnya mereka berpisah. 弟兄姐妹，但是就是因为有一个不同关于车的问题的时候呢，所以他们就不能够接纳。 Tapi bagi Paulus perbedaan seperti ini yang membuat perpecahan tidak bisa dipelihara, dipertahankan di dalam gereja. 但是对保罗来说，这样的不相同不能够接纳呢，在教会就会发生分裂。 Karena itu jemaat itu perlu apa? Belajar untuk menerima satu dengan yang lain. 所以保罗要劝他的信徒呢，在教会呢，你们要互相的接纳， Belajar menerima yang namanya perbedaan itu. 就是让你们在不同的人的当中，你能够接纳他。 Sebab perbedaan itu sudah pasti akan ada, Bapak Saudara. 因为这一些的不相同，在教会一定会有的事情。 Jangankan di gereja, di rumah tangga saja kita bisa beda bukan dengan suami istri dan anak. 不单单在教会会发生有不相同，我们在家庭里面，夫妻跟孩子们都会有不相同的事。 Perbedaan itu pasti ada. 不相同一定会有的。 Tapi perbedaan itu bukan untuk dijauhi, Bapak Saudara. Bukan untuk dijauhi. 但是呢，这样的不相同，并不叫我们远离它。 Tapi perbedaan itu perlu dirangkul dengan sebuah penerimaan. 这样的不相同呢，叫我们要包容，要去接纳。 Karena itu Bapak Saudara, bagi saya semua ini prinsip ini berlaku bagi semua isu di dalam gereja, dalam komunitas. 弟兄姐妹，对我来说，这样的原则在教会会有许多许多的不相同的事情发生。 Kita menjumpai banyak sekali perbedaan di antara kita semua.
我们能够遇到在我们当中，我们也会有许多许多不相同的事。 Tapi firman Tuhan ingatkan kita hari ini solusinya bukan menjauh tetapi apa? Terima semua dalam perbedaan itu. 在这里告诉我们说，当我们不相同的时候，我们要彼此的来接纳。 Solusinya bukan untuk memisahkan diri tetapi apa? Menerima satu dengan yang lain. 它的出路呢，并不是叫我们远离其中的一个，但是教导我们要接纳。 Mengapa penerimaan itu penting Bapak Saudara? 为什么接纳这么的重要？ Sebagai gereja penerimaan itu sangat penting. 其实，在教会里面，被接纳是一件非常重要的事。 Karena itu dikatakan pada pasal yang sama, pasal 15 ayat 7b. Sebab sama seperti Kristus juga telah menerima kita. 所以在罗马书的15章第7节的下半节这样说：如基督接纳你们一样。 Jadi alasan kita wajib menerima sama seorang akan yang lain karena apa? Karena Kristus terlebih dahulu menerima kita. 所以我们必须要彼此的接纳，因为基督已经先接纳了我们。 Sebelum kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita apa adanya. 当我们还没有成为上帝的儿女，我们已经先被基督接纳了我 Dia 们。 terima kita dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. 他接纳了我们一切的软弱，一切的缺点。 Dia menerima kita dalam segala perbedaan yang kita miliki. 他接纳了我们在我们当中一些的不相同的。 Bahkan setelah kita dilahir barukan pun kita masih punya banyak sekali perbedaan-perbedaan, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. 甚至当我们已经被圣灵重生的时候，我们成为新造的人，基督还得到我们在我们里面有许多许多不同的。 Tetapi apakah setelah kita bertobat kita masih punya banyak kelemahan, Tuhan memisahkan diri dari kita? 我们要问：当我们已经悔改认罪，我们已经相信了，是不是我们在耶稣基督里面也还有许多许多我们不相同的呢？ Kemarin kita dengarkan firman Tuhan bahwa Yesus tetap jadi sahabat kita walaupun kita punya banyak kelemahan, kekurangan, perbedaan. 昨天我们已经听了，耶稣是我们的恩友，我们虽然有许多的缺点，他仍然接受我们。 Karena itu secara cepat saja kita mau melihat bagaimana saya dan Bapak Saudara sekalian kita bisa belajar seperti Kristus sudah terima kita, kita juga mau terima orang lain. 让我们来学习，成为跟随耶稣基督的人，已经被接纳的。 Yang pertama Bapak Saudara, kita belajar untuk bagaimana bisa menerima orang lain. Kita ingat bahwa Tuhan menciptakan semua orang itu pasti berbeda. 第一，我们要先看我们怎么被耶稣基督已经接纳了我们。第一，我们看到当神创造天地的时候，万物的时候，他也造成所有的人也是有不同的。 Tuhan ciptakan semua orang itu punya keunikan, sifat, karakter, kepribadian yang berbeda-beda. 神创造我们呢，在我们里面有独特的，在我们的脾气、我们的性格，在我们个人的事上， Bahkan kembar identik pun itu punya perbedaan. 甚至我们的双胞胎呀、也是有不同的。 Kembar identik pun bisa berbeda dalam karakter, dalam sifat Bapak Saudara. 在这个双胞胎的里面，他们有他们的性格、他们的脾气，也是有不同的。 Namun Bapak Saudara, walaupun kita berbeda, yang kedua, 第二，虽然我们有不同的地方， Kristus itu menebus kita yang berbeda untuk apa? Untuk bersama-sama. 基督他说了，他救赎了我们这一些不同的人，做什么？ Ini alasan Kristus Yesus tebus kita dari dosa. 耶稣基督他救赎了我们，从我们的罪中， Supaya kita yang rusak secara sosial, komunitas karena dosa, bisa kembali bersama-sama dalam satu tubuh Kristus. 好叫我们在一切不同的事上，使到耶稣已经得到了我们，他也造成了我们在基督里能够有合一。 Jadi walau kita berbeda Bapak Saudara, tapi kita diciptakan untuk bersama, kita dilahir barukan untuk bersama di dalam satu tubuh Kristus. 他创造了我们，就是叫我们在耶稣基督里面成为一个肢体。 Yang ketiga Bapak Saudara, 第三， saya kutip Brian Smith ya, perkataannya Brian Smith dikatakan, bersatulah untuk hal prinsip, toleransilah untuk hal yang tidak prinsip.
我有一句话就是这样说，在原则问题上团结起来，对没有原则的事情我们要宽容。 Kadang di gereja seperti itu Bapak Saudara, kita nggak ada toleransinya sama sekali untuk orang lain, untuk jemaat yang lain. 我们老实的说，在教会常常我们不能够宽容别人。 Kita bilang ini prinsip saya, bukan prinsip firman Tuhan. 这是我自己的原则，不是神的原则。 Pokoknya saya ngomong apa ya itu, pokoknya nggak bisa diganggu gugat. Ini nggak ada toleransi sama sekali. 对我来说呢，我说什么就是照我自己说的。 Tapi hal prinsip bagi kita itu belum tentu prinsip bagi gereja, untuk kesatuan gereja belum tentu 其 Bapak 实 Saudara. 这个原则呢，对教会呢，并不是像我们一样要照做我的原则。 Kalau masalah Yesus Kristus itu bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, nah itu perlu dilawan, itu prinsip harus dilawan. 原则的呢，就是比如说，耶稣基督是唯一的救主，他也是唯一的主，这是原则的问题。 Kalau GKBJ udah nggak percaya lagi Allah Tritunggal, nah itu perlu dilawan. Kita keluar dari gereja, nggak apa-apa. Saya pimpin Bapak 如 Saudara. 果味道堂不承认三一的神呢，我们就能够抗对他，我们能够从味道堂出去。 Kalau GKBJ sudah nggak percaya Alkitab 100% firman Allah, kita lawan Bapak Saudara, itu prinsip. 如果味道堂不相信、不承认圣经是100%上帝的话语，我们就要反抗它，我们可以出去。 Tidak berkompromi dengan dosa juga itu hal yang prinsip. 我们对罪不妥协，这也是我们的原则。 Lagi viral tuh di media sosial tentang Kristen progresif, kalau anak-anak muda tahu ya. 我们知道现在在疯传播进步基督徒的问题， Itu kita perlu lawan Bapak Saudara ya, 那些 ajaran-ajaran 事 demikian. 情我们是要抗对它的。 Jadi kalau persoalan seperti kita mau makan apa, cukiau atau bakmi abun, itu bukan hal prinsip Bapak Saudara, jangan diributkan. 其实对于食物的问题啦，要吃猪脚还是要吃面呢？这不是原则。 Kita hanya masalah perbedaan, masalah pujian, lagu, pakaian dan sebagainya, itu bukan hal-hal yang prinsip. 关于教会敬拜用的诗歌啦、穿的服装啦等等，这也不是原则的问题。 Karena itu kita perlu belajar untuk banyak toleransi bukan bagi hal-hal yang tidak prinsip. 所以弟兄姐妹，我们需要更多的来学习关于一些不原则的事情，我们要对这一些的事情来宽容。 Karena itu Paulus katakan yang kuat wajib menanggung yang lemah. 这里说到坚固的，必须接纳软弱的。 Ini artinya apa Bapak Saudara? Kita harus ada yang mengalah kalau ada konflik itu terjadi. 这是什么事情呢？告诉我们，如果有这样的事情发生呢，我们要退让。 Harus ada yang mengalah kalau hal-hal yang tidak prinsip mengganggu kesatuan gereja kita. Harus ada 如 yang mengalah. 果造成我们教会不能够合一，并且这也不是原则的问题呢， Saya- 更好我们退让。 Saya ibarat seperti gini Bapak Saudara. 我 Saya ibaratkan seperti cerita ini. 我 Seperti 好 kisah ini. 像这样我说， Kalau kita ini orang dewasa ngajak jalan anak 2 sampai 5 tahun. 如 Bayangin 果 anak 2我 sampai 们 5 tahun. 是成年人，我们约我们的小孩2岁到5岁的人，我们要去走路。 Kalau kita sebagai orang dewasa ngajak dia jalan, kira-kira siapa yang menyesuaikan langkah? 如果我们是成年人，我们约这个小孩子去走走的时候，应该是谁来怎样跟他能够符合他呢？ Kira-kira siapa yang sesuaikan langkah? Dijawab coba. Kira-kira siapa? 是谁能够符合他？ Kalau yang jawab yang dewasa, yang anak sesuaikan langkah itu keterlaluan ya. 如果你说是小孩要符合你，那是你太过分了。 Sudah pasti orang dewasa yang sesuaikan langkah dengan langkahnya anak kecil. 当然，我们成年人，我们的脚步，我们要跟着他，要符合这个小孩子的脚步。 Suatu hari papa saya datang dari Kupang ke Jakarta. 有一天，我的父亲从孤邦来到雅加 Lalu 达。 biasalah kalau orang dari daerah datang ke kota metropolitan ajak jalan-jalan keliling. Saya ajak jalan ke Monas, Bapak Saudara ya. 通常我们从我们的乡下来的时候，我们会带他们出去城市里面绕 Sungguh 绕 mati 一 ya. 圈。 Saya udah hampir 20 tahun di Jakarta, Monas baru sekali 2 kali datang ke sana. Nggak tertarik sih, tapi orang daerah pasti datang cari Monas. 呀，我已经在雅加达住了20年，
但是我也很少去到 Monas 那边走走。 Lalu saya ngajak papa saya itu jalan kaki. Kita naik Grab terus turun di Monas, kita jalan kaki Bapak Saudara, keliling 我 Monas. 我带我的父亲去到 Monas 那边，我们坐 Grab 的时候，下次我们走路。 Karena saya udah merantau cukup lama, sekitar hampir 20 tahun Bapak Saudara. 因为我离开了我的家已经20年， Saya membayangkan papa saya itu masih seperti muda waktu saya di kampung. 我在我的想象当中，我父亲好像以前我在乡下的时候这么的年轻。 Padahal waktu itu papa saya sudah 70 tahun. 那个时候我爸爸已经70多岁了， Lalu saya jalan itu sangat cepat seperti seorang anak muda 那时 berjalan. 候我走路了很快呀、好像年轻人一样。 Sudah jalan sekitar 500 meter Bapak Saudara gitu. 我走了500公斤的路的时候， Saya baru sadar papa saya itu ketinggalan sangat jauh. 我才醒悟过来，原来我爸爸还留在很远呐、 Saya lalu nunggu dia datang Bapak Saudara. 我就在那边等我爸爸。 Dia datang dengan napas yang terengah-engah. 他用呼吸很困难来到我那 Waktu 边 itu。saya langsung bertobat dalam hati saya Bapak Saudara 我 ya. 那个时候我在心中我就悔改认罪了， Saya baru sadar rupanya papa saya itu sudah tua, sudah ada usia. 我才醒悟过来，原来我父亲已经年纪大了 Ini。sama juga Bapak Saudara, kalau kita jalan dengan orang yang lebih usia daripada kita, yang harus sesuaikan langkah itu siapa? 这样也是，如果我们跟年长的人走在一起的时候，应该符合脚步的是谁呢？ Harusnya yang muda itu sesuaikan langkah, supaya yang tua itu bisa berjalan juga bersama-sama. 应该是年轻的人能够符合年长的人的脚步，我们才能够一起的走。 Ini makanya yang muda satset itu udah mengalah kan biar yang tua naik ya, amin. 所以我 Nggak 们应 nyambung 该 ya, ya sudah. ya Inilah yang dimaksud itu yang kuat wajib menanggung yang lemah, Bapak Saudara. 这里告诉我们说，坚固的人一定要接纳软弱的人。 Mengalah itu bukan berarti kita kalah, 你不要以为如果你输了，你说你就失败了。 tapi kita mau menjaga agar kesatuan tubuh Kristus yang sudah diciptakan itu tetap terekspresikan. 但是我们要保持我们在基督里面一体合一的，我们仍然能够保持。 Kita mau menerima orang lain agar apa? Agar sehingga gereja itu mengalami sebuah pertumbuhan yang baik kepada komunitas yang sehat di hadapan Tuhan. 如果我们能够这样做呢，我们就是要保持在教会能够有成长，能够有合一的精神。 Karena itu Bapak Saudara kita terus belajar untuk menerima perbedaan. 所以弟兄姐妹，我们应该学习要互相的来接纳。 Jemaat GKBJ perlu banyak belajar untuk terima perbedaan satu dengan yang lain. 伟道堂的会友应该学习怎么样的来互相的接纳， Sama seperti Kristus telah menerima kita. 就好比基督已经接纳了我们。 Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup pada malam hari ini, saya mau ngajak kita untuk kita mau bersama-sama kembali merefleksikan apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. 在我们还没有做结束祷告的时候，在这里我有几项的问题能够成为我们省察自己的问题。 Saya mau ngajak kita kembali, kita bersama-sama coba kita kembali nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman Tuhan 我们再 diperdengarkan. 次的来唱刚才的一首的诗歌。 Kita kembali merenungkan bersama-sama, kita perlu bersatu, kita perlu hidup dalam sebuah kesatuan sebagai komunitas Kristus. 我们应该在耶稣基督里面有合一的心。 Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, harusnya kita bisa menerima perbedaan untuk hidup bersama dalam sebuah 因 komunitas. 为耶稣基督已经救赎了我们，我们也应该在我们当中，在我们之间的肢体，我们互相的来接纳。 Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendah
merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, Mulai dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Biarlah musik boleh mengiring kita pada malam hari ini saja. Mari kita tundukkan kepala bersama Bapak Saudara sekalian. 我们低头，我们进入祷告。 Ada beberapa hal yang kita bisa merenungkan bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. 我们已经听了神的话，但愿有几项的事，我们能够不断的来思考。 Yang pertama, dalam kehidupan bergereja Bapak Saudara sebagai komunitas GKBJ Samanhudi, 第一，我们成为微道堂的信徒， apakah Bapak Saudara sekalian kita semua sudah saling menerima perbedaan itu? 是否我们之间其中互相有接纳？ Jika ada perbedaan antara kita Bapak Saudara dengan jemaat Tuhan yang lain, 如果在我们当中有发生不相同的， dan pada akhirnya kita tidak bisa menerima orang itu, 到最后我们不能够接纳那一个人。 kira-kira apa alasannya sehingga saya, Bapak Saudara sekalian, tidak bisa menerima orang itu? 大概什么事情、什么借口，成为我们不能够接纳那一个人？ Apakah karena kita egois Bapak Saudara? 可能是不是我们有自私， Apakah karena kita mementingkan diri kita sendiri? 或者我们对自己的利益？ Apakah karena kita memandang orang yang lain itu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak layak sama seperti 或 kita? 者我们当作那一些跟我们不相同的人是软弱的？ Yang kedua Bapak Saudara, 第二， maukah malam hari ini kita berkomitmen untuk saling menerima? 我们今天晚上愿意委身在神的面前。 Ada orang-orang tertentu yang bagi kita sulit sekali terima dia dalam gereja. 有一些人在教会当中，他很难的接受。 Coba Bapak Saudara ambil waktu untuk pikirkan orang-orang tersebut. 弟兄姐妹，我们用一点点的时间，让我们来默想，到底是谁我们跟他不喜欢的。 Mungkin ada 1-2 orang yang bagi kita sulit sekali untuk kita terima dalam komunitas sebagai GKBJ Samanhudi. 可能在全体当中有一个或者两个是我们不能够接纳他的。 Tetapi kita diingatkan bahwa Kristus sudah terlebih dahulu terima kita walaupun kita jauh-jauh lebih berbeda dari orang 但 yang 是 kita 我 terima. 们要记得，耶稣基督已经先接纳了我们。 Saya kasih waktu kepada Bapak Saudara sekalian beberapa saat untuk 我们 berdoa secara 用 pribadi 一 depan 点 Tuhan. 点的时间，我们在神面前，我们要祷告。 Tuhan bersama dengan kita, 主与我们同在， Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita, 圣灵也有在我们每个人当中。 memeriksa hati setiap kita. 主能够有与我们同在， Mari saudara, 这时候 kita serahkan hidup kepada Tuhan. 我们要把我们的生命交给主。 Di dalam nama Yesus yang berkuasa,
我们要交在耶稣大能的名的手下。 Kami mau menyatakan bahwa kami lemah. 主啊，我们在你面前承认我们是软弱的人。 Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. 主啊，我们需要你。 Selama kami bergereja, 在自喜求我们成为会友， kadang-kadang kami sangat egois. 我们很多时候是成为一个自私的人， Tidak bisa menerima satu dengan yang lain. 我们不能够接纳其中的一个。 Kami selalu mau menonjolkan aku 我们通常都是突出我们自己。 melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主啊，借着你的话语， Roh Kudus memberikan penginsafan untuk kami. 圣灵，但愿圣灵能够让我们悔改。 Banyak hal ya Tuhan 主啊，我们有许多的事能够做到， dalam hidup saya 在我的身上， belum dibereskan. 还没有被检查到的。 Tetapi pada malam ini Tuhan, 但是主啊，今天晚上， kami mau menyatakan diri kami, 我们要每一个人都要在你的面前承认， menyerahkan hati, pikiran dan perasaan kami 我们要把我们的思想意念交在你的手中， sepenuhnya kepada Tuhan. 我们完全的交在你的手中。 Dalam nama Yesus, 我们要奉靠耶稣的名， kami terima darah Yesus 我们已经接纳了耶稣的宝血， di dalam roh, jiwa dan tubuh kami. 在我们的身体、我们的灵体里面。 Kami hancurkan kuasa-kuasa 主啊，我们要粉碎一切的作为， yang mengikat hidup kami, 就是那些捆绑我们生命的东 yang 西， membuat kami tidak bisa bersatu, 就是让我们不能够成为一体的， yang membuat kami dalam keadaan yang lemah. 就叫我们成为软弱的。 Banyak hal terjadi dalam gereja kami. 主啊，在我们的教会发生许多的事情， Hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya 那 Tuhan. 一些不讨你喜悦的事， Kami hancurkan dalam nama Yesus. 我们要奉靠耶稣的名来粉碎这一切。 Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu 主啊，我们相信我们已经成为你的儿女们， yang telah Kristus Yesus selamatkan. 就是被你自己所救赎的儿女， Memberikan kami hidup yang baru. 就是给我们成为一个新造的人， Hati yang baru. 就是我们新造的心， Pikiran yang baru. 是新的思想， Jiwa yang baru. 就是在我们灵体里面新的。 Tuhan, 主啊， terima kasih. 我们要谢谢你， Karena Engkau ada di gereja kami. 因为你有在我们的教会， Engkau ada di dalam hati setiap kami. 你有在我们每个人的心中。 Mampukan kami Tuhan 主啊，求你给我们能力， untuk satu tubuh. 叫我们能够成为一体， GKBJ Samanhudi. 就是在微道堂 Dalam nama Yesus. 奉靠耶稣的名， Satu tubuh. 就是我们成为一体。 Dalam nama Yesus Kristus. 奉靠耶稣基督的名， Satu hati. 成为一心； Dalam nama Yesus 奉 Kristus. 靠耶稣基督的名， Satu visi. 我们成为一个意向。 Tuhan, 主啊， terima kasih. 谢谢你， Tangan-Mu yang kuat 你的坚固的膀臂 akan menopang kami. 能够扶持我们。 Kami yakin dan percaya 主啊，我们相信， bahwa gereja kami 就是我们的教会， adalah gereja yang bersatu. 就是很大的教会。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你， Terima kasih. 谢谢主耶稣， Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹， Kita bangkit berdiri. 我们站立起来， Kita mau mengatakan glory, glory, haleluya. 我们唱荣耀荣耀神。 Karena Tuhan telah memberikan kemenangan untuk kita. 因为主已经给我们得胜了，我们 Kita satu. 我们唯一， Satu untuk Kristus. 在基督里面成为一体。 Ya, amin. 阿门。 Glory, glory, haleluya. Katakan. Amen. Glory, haleluya.
Glory, glory, haleluya, haleluya. Pujiku, katakan dengan iman. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, katakan amin. 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 Silakan duduk, Tuhan Amin， memberkati. 请坐。 Ya, silakan duduk Bapak Saudara, silakan saat teduh. Terima kasih kepada Pendeta Ferinanto yang sudah membawakan doa penutup pada malam hari ini. Pendeta Ferinanto juga akan melayani kita di kebaktian umum hari Minggu ini di kebaktian 1 sampai 3. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. 请弟兄姐妹默祷，我们也谢谢费利南多牧师。费利南多牧师在这个主日就是14号在伟道堂讲道。 Ya, saya kembalikan kepada panitia. Ya, ada beberapa hal yang saya mau umumkan. Pertama, karena di luar hujan, jadi kita nggak jadi acara api unggun. Tapi kita akan ada ramah tamah di ruang baksana di bawah. Jadi di Tanimbar itu udah nggak ada makan lagi untuk orang tua, semuanya di baksana. Nah di baksana kita ada sesi ramah tamah, itu disediakan hanya sedikit makanan. Ya jadi mungkin nggak cukup untuk kita semua, tapi jumlahnya terbatas di baksana. Jadi setelah ini kita ada sesi ramah tamah di bawah. Kedua, jangan lupa besok amplop coklatnya dari yang dapat dari games, satu kelompok dapat 8, itu dibawa pada saat sesi. Setiap kelompok harus bawa. Pada saat sesi dan closing, ya. Karena itu nyambung, sesi dan closing. Terakhir, hari ini adalah hari terakhir untuk tukar poin. Bisa ditukar ke Resta. Jadi kalau hari ini udah dapat poin, jangan lupa untuk ditukar hari ini, besok sudah nggak berlaku. Sekian pengumuman, terima kasih. Kak Resta berdiri, Kak Resta ke depan. Ini Kak Resta nih ya, Kak Resta yuk. Kak Resta. Ini ya Kak Resta. Serius Kak Resta. Tadi. Tes. Itu apa namanya? Tadi ramah tamah di bawah itu seperti pop mie gitu. Jadi bukan makanan yang benar-benar harus besar atau gimana, diwajibkan saudara-saudari semua turun, bukan seperti itu. Jadi hanya malam sebetulnya kita ada acara api unggun dan itu ada penganan di dalam api unggunnya. Karena tidak jadi, penganan itu dipindahkan ke dalam gitu. Makanan itu penganan ya, makanan gitu. Jadi makanya jumlahnya tidak banyak gitu ya. Ya. Oke? 阿姨、阿叔，如果你们不要吃的，不必下去，呀，不用下去。如果不要吃，那个吃泡面就是，呀，如果不要吃泡面的不必下去，如果要吃的可以下去。